nanti tak dapat duit raya. Waalaikumsalam doktor, kami sihat alhamdulillah. Kami ramainya. Waalaikumsalam, sihat, baik. Waalaikumsalam doktor. Tahniahlah Nurul Izzatul Anin. Tahniah saya ucapkan kepada anda lah. Okey. So semoga diberi kekuatan dah di bulan Ramadan ini. Okey. Muhammad Arif, Waalaikumsalam. Arif, okey. Apa kan kadang-kadang kita ni bila berbadan dua dah bulan puasa ni kita tak larat kan. Kita rasa tak semangat dan sebagainya. So jangan fikir macam tu. So insya-Allah you all semua diteruskan, diberi kekuatan selalulah. Okey, Waalaikumsalam. Siapa lagi? Yang ada ni je yang ada di kelas. Berapa orang je ada ni? Kita nak share slide sekejap. Kat mana dah kita ni? Oh, ni dah masuk minggu 8 dah. Cepatnya masa berlalu kan. Rasa baru semalam je kita mulakan kuliah ni. Dah nak habis dah. Okey. Yang ni kita dah belajar dah. Yang ni dah. Yang ni pun dah. Yang ni pun sudah. Solid state diffusion. Ini pun sudah. Sini. Okey, dekat sini kan kita belum mula lagi dekat sini. So macam mana kelas sebelum ni boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan SMAU, GMAU, GTAU dan impalan gas. So adakah awak boleh faham apa yang saya ajar? Kalau faham sila komen faham. Ya, saya faham. Tengok siapa berapa orang yang faham pada minggu lepas. Okey, siapa yang faham? Cuba komen faham. Okey. User. Okey. Kenapa nama awak user? Waalaikumsalam. Siapa seorang je faham. Yang lain mana? Yang lain adakah faham apa yang kita dah ajar minggu lepas? Okey. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah faham doktor. Okey, bagus. Siapa lagi? Dua orang je faham. Yang lain mana? Okey, yang lain. Tengok yang lain. Aida, macam mana Aida? Faham ke minggu lepas belajar ni? Aida, Ani, Azlin, Ana, Balkis, Farah. Macam mana minggu lepas adakah clear ke clear? Minggu lepas untuk belajar. Cuba komen sikit nak tengok. So bila you komen, so pergerakan darah berlaku dan otak you pun akan bergerak bersama. So kalau you duduk atas tilam tu, kan kadang-kadang bulan Ramadan ni memang rasa berat sikit lah. So saya faham sangat. Saya harap clear sangat. Kenapa ni macam sangat ni? Awak juga yang lain-lain. Aida, insya-Allah faham doktor. Kenapa pula insya-Allah faham? Saya tanya. Mana tak faham dah ni? Aida. Faham. Clear doktor. Faham. Okey. Bagus. Kita masuk kepada SMAU lah, Shaded Method Arc Welding. Sebelum ni kita dah explain detail macam mana proses SMAU berlaku. So hari ni kita nak pergi lagi detail. Lagi detail. Shaded Method Arc Welding itu kimpalan arka logam berperisai kan dalam bahasa Jawanya. Okay, SMAU dia kata is an proses kimpalan di mana coalescence ni adalah tautan, kebergabungan, percantuman macam tu of metal. Maksudnya metal dekat sini adalah elektrod tadi bergabung dengan kita katakan bahan kerja kita produced by heat, okey, yang mana gabungan ini terhasil daripada kita panaskan bahan tadi, kedua-dua bahan itu dengan menggunakan arka elektrik yang mana kita maintain antara the tip of electrode of consumable cover electrode. That's why dia panggil tip of a consumable cover electrode. Okay, sebab kita dah cerita dah minggu lepas. So consumable dekat sini, consumable dekat sini mana kita punya pen. Ni. Saya bawa iPad tadi pakai tak ada ni pula.
Okay, ni alamak, keluar macam ni pula. Okay. Consumable cover electrode ni, yang ni kan minggu lepas kita dah cerita mengenai consumable cover electrode ni. Ini yang kita cerita minggu lepas. Dan and the surface of the base metal. Maksud je dekat sini kita ada bahan kerja macam ni kan. Ni bahan kerja. Okey, bahan kerja. So sekarang kita nak kimpal dia. Okey, bila nak kimpal pandangan sisi pula macam ni. Okey. Ni macam ni kan. Macam ni. So dia dilindungi, covered. Kata covered kan. Covered by electrode. Okay, covered. Ni covered. Maksudnya electrode ni covered dia punya dawai ni. Bukan electrode, flux Yang covered flux ni dia macam bahan lah. Satu bahan. Okay, yang mana dia lindungi apa tu kita katakan wire tadi, wire dalam ni. Kan saya dah inform dekat you minggu lepas. Maksudnya untuk berlakunya arca ni kita mesti ada certain distance, jarak dia biasanya 1 hingga 3 milimeter macam tu. So bila ada jarak tu arus elektrik cuba nak mengalir melompat kan, tapi dia tidak boleh melompat. Jadi apa yang berlaku, dia menghasilkan arca. Bila menghasilkan arca tu, maka dia akan berlaku pemanasan dan mencairkan consumable cover electrode. So ingat lagi tak kenapa kita panggil consumable cover electrode? Ingat lagi? Ingat ke ingat? Ke mana pula kita panggil dia consumable cover electrode? Okey? Mana? Nak kena panggil nama ni, you all barulah nak jawab. Random. Nur Ain Najihah. Okey, Nur Ain Najihah. Tahniah, anda dipetik nama. Okey, Nur Ain Najihah. Assalamualaikum Nur Ain Najihah. Adakah anda masih lagi online? Tak ada pula Ain. Ain, mana Ain? Ni, tak ada pula Ain. Tengok Ain. Okey, Ain tak ada. Siapa yang ada sebenarnya dalam bilik ni? Izzatul. Nur Izzatul. Bagaimana pula Nur Izzatul? Tak ada juga Nur Izzatul. Oi. Nur Izzatul ada. Ya, doktor. Okey, apa yang awak faham mengenai consumable cover electrode tu? Cuba cerita sikit pada minggu lepas. Kita nak tahu juga. Okey, adakah anda faham? Tadi kata fahima. So, adakah anda maksudnya apa yang dia maksudkan dengan consumable cover electrode tu? Boleh cerita tak sedikit? Kita nak tengok adakah anda betul-betul faham, betul-betul boleh apply benda tu, bagaimana kita nak tahu benda consumable cover electrode tu. Okey, boleh ke boleh? Izzatul Anin. Are you still online? Cuba. Nak buka, nak bercakap pun boleh. Nak bercakap boleh kalau rasa berat nak tulis kan. Bercakap pun boleh. Dia tidak menjadi masalah. Boleh. Mana Izzatul ni tak ada juga. Okey? Boleh Izzatul? Kau dah tak ada dah? Orang ni masa ni baru nak makan nasi. Okey, Tasha. Macam mana Tasha? Tasha Afika? Boleh. Kan? Makanlah masa lain, makan nasi. Tapi bukan saya cakap Izzatul tadi, orang lain kan. Nur Quratul Akilah. Atikah pula. Akilah. Dengan Tasha Afika. Adakah masih online? Kita tengah masak korang ni tengok. Ada semua ni. Tasha Afika. Ya, saya. Jawab soalan tu Tasha. So apa yang awak faham pasal consumable cover electrode? Rupanya ramai tak faham rupanya. Okay, that's why saya cakap kalau tanya faham, semua cakap faham. Tapi bila kita bagi ujian, kita bagi ni semua, dia tak macam tak faham pula kan, tak faham pula. Okay, itu yang jadi masalah sebenarnya. Okay, boleh? Mana tadi Tasha? Alah, Hayu ni. Siapa nak jawab? Syahirah.
Syairah Mazlan. Rosliani. Tak ada juga. Alah, semua tak ada punya. Next time kita kena buka kamera lah nak tengok ada tak ada ni. Kan? You all ni. Ada doktor? Jawab. Kalau ada jawab. Jangan cakap ada je. Kan? Kalau ada, sila jawab soalan saya tu. Maksudnya apa yang awak faham pasal conformable cover electrode tu. Kalau susah nak type, boleh je buka kita punya sistem ni. Kita nak tengok you jawab macam mana. Adakah you betul-betul faham? Mana tadi saya panggil? Ya. 3 orang dah ada tapi macam mana seorang ni dalam ni. Ada doktor. Cepat. Rosliani. Baru nak cari nota. Patutnya saya tanya terus jawab. Okey, flux yang menyaluti dawai ke doktor? Tu consumable cover electrode. Dia tanya kita pula. Ini sekarang ni soalan. Soalan saya adalah apa yang dimaksudkan dengan consumable cover electrode. Cepat-cepat yang lain. Sila tengok nota dengan segera, saya nak panggil ni. Okey. Mana? Rosliani. Yang lain-lain mana tadi? Tasha apa senyap je. Izatul. Tak apa. Kalau nak masak, lepas ni baru masak. Nak habis kelas saya. Jangan risau. Kita bagi masa you masak. Sekarang masa kelas ni. Sebenarnya apa yang nak masukkan consumable cover electrode ni? Cuba tengok, jawab sikit. Jangan tengok. Adakah anda faham ke macam mana? Tak faham punya. Berbui mulut saya lepas. Rupanya tidak ada yang memahami. Betul ni macam ni. Mana yang lain? Ada ke tak ada you all ni? Ni. Lepas lama ni buka nota. Lain kali mesti dia terus dengan nota. Nota letak tepi saya tanya je terus jawab kan. Perubahan pada itu bila digunakan doktor. Apa pula perubahan itu? Electrode ini cover oleh metal dan alloy powder. Ni mesti Google ni. Macam pelik jawapan dia ni. Electrode yang di cover oleh metal dan alloy powder. Serbuk alloy Okey, consumable cover electrode. Ialah apa lagi masuk dia? Takkan tu je, Tasha. Selain pada tu masuk, kan saya ada bagi tahu consumable ni adalah bahan yang pakai habis. Bahan pakai habis. Maksudnya pakai habis ni bila dia cair dia tak ada dia melekat dengan besi-besi ni sini. Cover electrode tadi betul si Tasha tu cakap. Maksudnya cover electrode ni adalah electrode yang ditutupi, yang dilindungi, di cover oleh metal dan alloy powder. Yang lain. Come on, yang lain mana? Perubahan berada alloy. Mana yang lain tadi? Aini, mana Aini? Aini Munirah. Ada ke tak ada ni you all ni? Inilah masalah kelas online ni. Jawab. Ya tu dah betul dah. Maknanya awak wujud. Elektrod bersalut flux yang merupakan batang logam dan pemegang disambung ke sumber kuasa elektrik menyentuh hasil kelimpahan. Flux melindungi arka elektrik untuk mengekalkan kontaminan. Kenapa nak kekalkan kontaminan ni? Pelik Jayat ni. Ni dekat internet mana awak copy ni? Ramai tak faham rupanya ni. Tu saya tanya faham. Fahimah. Okey, sekali lagi saya explain dekat you all. Sebenarnya electrode ni tahu kan apa electrode? Kan electrode ni adalah dawai yang bersalut dengan flux. Flux tu apa benda? Adalah powder tadi. Powder dia macam simen bentuk dia kan. Powder metal dengan powder alloy powder ke tak kisahlah. Serbuk metal ke. Yang mana bila kita panaskan, bila dia cair dekat sini, dia akan menghasilkan perisai dalam bentuk gas, dalam bentuk
uap dalam bentuk gas ataupun dalam bentuk asap tadi untuk melindungi kawasan pengimpalan ni daripada kontaminan, melindungi kontaminan, bukan mengekalkan kontaminan. Okey, itu masuk dia proses SMAW. Maksudnya dekat sini, SMAW ni bila you definasikan SMAW, contoh dalam kuis, saya nak buat kuis ni tau. Dalam beberapa hari lagi. Kan apa tu? You dah dapat, you dah ambil ni kan, apa tu? You dah dapat nota saya kan? Betul ke betul? Minggu lepas. Mana? Puasa ni lagi lah, sebelum puasa lagi. Dapat dekat my guru. Dapat. Okay, ada orang punya, alhamdulillah, terima kasih. Okay, so dah ready kita ada kuis. Jangan cakap saya, Dr. Arman tak bagi tahu pun tiba-tiba je buat kuis mengejut macam tu. Memang kita nak macam tu kan. Sebab kita dah bagi tahu, you buat tak tahu pula. Okey, boleh faham yang ni? Maksudnya SMAW ni adalah proses di mana coalescence ni tautan combinations of the metal dengan kita katakan electrode tadi, di mana terhasil, tautan ini terhasil, tautan ni dia bergabung maksudnya kita antara antara bahan kerja tadi dengan kita panggil electrode tadi. Dia bergabung tu melalui proses pemanasan from electric up. Akar yang mana maintain, di mana maintain, mana apa yang maintain tu adalah consumable electrode. Ini maintain jarak dia. Ni ada jarak dekat sini kan. Kalau tengok sini kan ada jarak ni, jarak dia ni, jarak. Ni dah ada jarak. Okay, jarak. Okay, antara jarak surface of the metal in to be to join with being welded. Maksud yang kita nak kimpal. Okay, boleh ke boleh yang ni? Faham Ada tak faham tak? Tak faham cuba bagi tahu. Saya nak suruh dia explain kalau tak faham. Mana ni? Dia orang ni. Sahur ke tak sahur pagi tadi ni? Faham? Boleh? Boleh faham? Kalau jawab faham, saya tanya. Boleh tak jawab katanya. Saya tak berapa faham. Macam tu lah. Macam tu. Tak berapa faham. Okey. Dekat mana tak faham tu? Izzatul Anin. Okey, Izzatul Anin, kat mana yang anda tak faham itu? Kan? Boleh ulang semula doktor mengenai tautan tu. Okey, bagus. Satulah. Okey, sekarang ni proses ni, you tak perlu hafal benda ni, you kena faham. Jangan hafal, faham. Sebab bila jadi cikgu, mungkin nota ni jadi budu. Kan? Ada mana-mana tak you letak kan? Okey, proses kimpalan adalah proses kimpalan yang mana coalescence of metal. Coalescence ni adalah gabungan. Ini macam ni. Okay, you bayangkan ini adalah electrode, ini adalah bahan kerja. Bahan kerja. So, bila ada arka dekat sini, dia akan cair. Apa yang cair tu? Electrode dengan bahan kerja. Dia akan cair. Let's say lah, kata kalau you nak kimpal partnya gini partnya kan. Kata yang nak kimpal macam ni, dia pun gabungkan lah. Dia gabungkan. Dia gabungkan jadi macam ni kan, dia gabungkan. Ni. Okay, dia dicantumkan. Jadi kita pun kimpal lah. Kita ambil lain ni. Dia pun buat kimpalan warna biru. Kimpalan. Okey, dimasukkan ke oleh sini adalah cantuman antara dua bahan ni. Dua bahan ni dicantumkan melalui pencairan elektrod dengan bahan kerja tadi. Itu cantuman ni. Maksudnya bila kita panaskan, ketiga-tiga ni akan cair. Kan? Kawasan ni bukanlah cair sini, kawasan tu. So bila cair, dia akan mengeras. Kan? Lepas kita dah kimpal tu dia akan keras. Bila dia keras, maksudnya dia bergabung. Apa yang bergabung tadi adalah bahan kerja tadi dengan elektrod tadi. Elektrod pun cair juga tadi. Itu maksud dia coalescence ni. Maksudnya proses SMAW ni adalah proses di mana pergabungan antara bahan kerja, metal, bahan kerja dengan workpiece ni berlaku yang mana dihasilkan oleh dihasilkan melalui pemanasan.
heat, pemanasan daripada apa tu? Arka elektrik. Arka elektrik, pemanasan tu berlaku melalui arka elektrik yang mana dia maintain. Apa yang maintain tu? Arka elektrik tu maintain di antara elektrod, the tip of consumable electrode tadi dengan bahan kerja yang kita nak kimpal. Senang, simple je. Kan? Maksudnya, apa maksud kimpalan semau? Kimpalan semau adalah proses di mana pergabungan, percantuman, pertautan, bahan. Apa bahan tu adalah bahan kerja tadi. Kan? Bahan tadi yang mana dihasilkan oleh arka, elektrik arka. Yang mana dia maintain. Maintain apa? Yang mana dia maintain antara electrode, the tips of electrode tadi dengan bahan kerja kita, bahan kerja ataupun bahan yang kita nak impal. Ngantuk lah pula. Tahu lah, kaya mengajar mengantuk you all macam mana lah kat rumah kan. Yang tak sahur ke. Okay, boleh faham yang ni? Itu senang kan, simple kan? Betul tak? Awakku boleh? Faham? Yang lain macam mana? Faham ke tak faham ni? Faham doktor? Okay. Yang lain. Faham doktor? Faham? Oh, baru cepat cakap faham semua. Okey, boleh jelas. Bagus. Bagus Nurul Hakimah. Dia buat jawapan yang berbeza daripada orang lain. Semua orang faham, dia jelas. Maknanya jelas ni lagi jelas daripada faham kan? Okey, bagus. Okey. Kemudian kita pergi kepada poin nombor 2. Okey, apakah poin nombor 2 ni? Mana ni? Kenapa pula? Boleh buang pula. Okey. Ini adalah prinsip of SMAU. Macam mana pengoperasian SMAU berlaku. Ni minggu lepas saya dah cerita dekat you all. Mungkin you tak ingat apa yang saya cerita ni. Kan biasalah manusia ni senang lupa. Kan? Manusia ni memang senang untuk melupakan daripada mengingati. Apa benda yang you all ingat, semua benda lupa. Okey, sekarang ni sini kita ada positif, positif, kemudian kita ada negatif. Okey. Kemudian arus elektrik mengalir daripada positif kepada negatif. Daripada positif ke negatif. Kan? Ni positif arus elektrik maksudnya mengalir daripada sini. Ni mengalir. Dia nak mengalir tak boleh. Sebab apa? Ada jarak. Jarak apa? Jarak antara tips tadi dengan elektrod. Bila ada jarak tu, berlakunya arka, percikan api. Percikan api ini akan mencairkan bahan kerja dengan elektrod. Bila dia cairkan, bila dia sejuk, dia akan bergabung. Cantum. Apa yang cantum tu? Bahan kerja tu yang cantum. Yang kita nak timpal tu. Itu adalah prinsip SMAU. Kan senang kan? Betul? Senang ke senang? Senang ke senang? Boleh faham tak? Apakah dia maksud prinsip dalam SMAU ni? Very simple. Macam mana proses timpalan SMAU ini berlaku sebenarnya? Melalui pengaliran arus elektrik yang mana dihalang oleh arka, sebab arka ni terhasil bila ada jarak antara tips dengan bahan kerja. So bila dia bersentuh, maka arka tidak ada. Katakanlah elektrod unit tersentuh dengan bahan kerja. So arus elektrik boleh mengalir macam biasa. Bila boleh mengalir macam biasa, tidak berlaku pemanasan dekat sini. Bila tidak berlaku pemanasan, maka dia tidak boleh mencairkan. Itu konsep dia. Situasi dia macam orang yang kimpal pagar tu, bukan macam orang yang kimpal pagar Alin. Dia memang dah macam tu dah. Itulah proses dia. Pernah tengok orang kimpal pagar Alin. Sebab you apa ni? Dia pakai mask menguap dari saya ni. Boleh.
Okay, sekarang ni, you tak dengar nanti. Tak apalah, buka. Okay, sekarang ni, kita nak buka video ke you all ni? Tak payahlah kan? You all ni mesti boleh faham. Maksudnya adalah macam kimpal Peter Parker tu bukan macam memang macam tu. Dia dah tu. Bukan macam dia dah tu. Okey, biasanya kimpalan yang kita pakai untuk Peter Parker tu semau, jimau, jitau. Itu terpulang kepada bahan yang kita nak ataupun production yang kita nak. Kalau nak banyak apa semua mungkin kita kena pakai semau lah ataupun MIG sebab dia tak tembus dan sebagainya. Kalau yang ni tembus. Kan saya dah cerita minggu lepas kenapa dia tembus kan? Lupa lupa. Tengok menguap lagi. Okey, boleh? Boleh tu faham tu kan? Tak faham siap you. Tak boleh jawab nanti. Dia boleh jawab, you tak boleh jawab. Okey, apakah kelebihan semau? Setiap perkara ada kelebihan kekurangannya. Kan? Bila kita duduk rumah contohnya, ada kekurangan dia, kan? Kekurangannya dia kita tak boleh nak sambung tidur yang panjang. Nanti mak kita membebel. Tapi kalau duduk hostel kan, tak ada siapa pun akan ingatkan kita. Saya pun tak tengok you macam mana kan. Itu sama jugalah dengan semau dengan jima. Maksudnya dia pun juga ada apa tu ada kelebihan dengan kekurangan dia. So apakah kelebihan semau ini berbanding dengan kimpalan-kimpalan yang seangkatan dengannya? Yang pertama adalah low cost equipment. Dia adalah equipment yang low cost. Sebab apa dia cost dia sangat murah? Sebab dia tak pakai gas. Dia adalah gas semula jadi. Okay? Can weld many different metals. So dia boleh kimpal semua jenis bahan logam. Kayu boleh tak kimpal sebenarnya kayu ni? Nak tanya soalan. Boleh tak kimpal kayu? Atirah Huda Rozlan. Atirah Huda Rozlan. Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Kenapa tak boleh? Ini bukan masalah PKP ke apa. Kenapa tak boleh tu? Dia tahu tidak boleh. Sebab tak cair. Kayu tu tak cair. Kalau kita bakar kayu tu cair tak agak-agak? Kayu tu kalau kita bakar cair tak? Kayu bukan bahan logam. Apa kenapa pula kalau bahan logam tak boleh? Ana. Betul tu jawapan bukan logam. Kenapa bahan logam? Sebab tak boleh mengalirkan elektrik. Macam ni lah saya nak. Aktif lah tu dia orang ni. Bagus. Okey. Kayu adalah penebat. Tak boleh sebab bukan logam. Jangan jawab tak boleh sebab bukan logam. Kan? Sebabnya adalah kayu tak boleh mengalirkan arus elektrik. Bila tak boleh mengalirkan arus elektrik, macam mana nak menghasilkan arka tadi? Kan? Tak mengalir. Bagus. Macam itulah kita nak. Welding can perform in any position. So posisi mana pun kita boleh kimpal. Posisi ada 4 posisi. Iaitu posisi rata, tegak, posisi dia panggil macam mana perpendicular ke? Dia panggil pun lupa dah ni kan. Mula-mula dia adalah perpendicular, tegak tu straight, lepas tu melintang, lepas tu atas, lepas tu timpalan bawah. So in any position actually kita boleh buat timpalan semau ini Relatively portable and useful in confined space. Okay. Dia sebenarnya adalah kimpalan yang portable. Kenapa dia portable? Sebab dia tidak ada gas. Takkan nak bawa tong gas tu walaupun sekarang ni ada tong gas yang kecil kan. Satu dia tak ada gas, dia very portable. Yang kedua, you ingat tahu ni nanti saya tanya nanti tak boleh jawab you all. Yang kedua adalah kenapa kita katakan portable? Sebab dia tak guna arus elektrik. Tak guna arus elektrik pula. Itu kimpalan lain. Okay, portable sebab dia tidak ada gas. Itu sebab dia. And useful in confined space. Confined space ni adalah tempat-tempat sempit, tempat-tempat yang terhad. Saya bagi satu contoh lah dekat you all ni. Tempat-tempat terhad ni macam mana? You pun mungkin pening kepala you kan. Katakanlah, ini kata lah. Kata tak apa, katakanlah you nak kimpal macam ni kan.
Dia macam ni sebenarnya. Cerita dia, macam mana keadaan ni kita nak buat. Tak, ni. Saya ingat. Ayalah bagi contoh ni, kita bagi contoh-contoh yang bagus. Macam mana doktor contoh yang bagus? Contohnya yang pertama, kejap. Alah, susah betul pakai mouse. Katakanlah ini adalah menara Muhyiddin Yassin. Kan ada menara Perdana Menteri. Bukan pasal politik jangan silap faham. Saya sebut nama Perdana Menteri. Okey, contohlah ini menara, tak kira lah menara Tun Usit ke apa. Okey, menara ni sebagai contoh menara bukan pasal politik ni. Katakanlah kita nak buat kimpalan dekat tempat ni, sempit ni. Jadi, kita pun ambil lah elektrod tadi. Elektrod pun masuk dekat sini dan kimpal. Kenapa kita kata kita boleh kimpal dekat confined space? Sebab elektrod dia ni panjang, boleh masuk tempat sempit, boleh kimpal je. Kalau kimpalan-kimpalan lain tak boleh nak buat demikian. Sebab apa? Sebab dia punya elektrod ni tak panjang. Contohnya MIG. MIG kan pendek je. MIG punya cerita dia ada ni. Dia panggil apa tu torch dia. Torch ni bahasa Melayu apa torch ni? Lepas tu dia ada pendek cenonet je dia punya ni. Pendek je. Macam mana cenonet macam ni? You nak kimpal benda macam ni, nak kena masuk tu tak boleh. Kepala dia besar. Yang ni kan dia pakai direct macam ni je. Okey. Ni. Kan disambung tadi kan. Maksudnya panjang. Ni panjang. Allahu Akbar. Ni jarak dia. Jarak dia panjang. So dia boleh masuk ke tempat yang sempit. Okey. Boleh, yang ni boleh faham kenapa kita katakan semau ni boleh kimpal di tempat yang sempit. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Bagus. Aida seorang je faham. Yang lain macam mana? Rod elektrod doktor boleh bengkokkan kah? Boleh bengkokkan. Hati pun boleh bengkok. Ini kan pula elektrod. Kan? Boleh. Nurul Usidah kata boleh. Faham. Bagus. Siapa lagi yang tak faham ni? Siapa tak komen maksudnya tak faham ni. Saya akan tanya dia ni. Faham betul? Okey, bagus. Siapa yang tak komen ni kira tak faham lah. Saya akan tanya dia nanti. Okey, banyak dah komen. Bagus. Jangan lupa share. Ingat Facebook kena share. Okey, bagus. Terima kasih kepada yang menjawab. Kenapa pula saya dengar suara saya pula ni? Okey, sekarang ni poin yang terakhir 3, 4, 5 ni adalah can be performed under most weather condition. Maksudnya boleh kimpal walaupun musim tengkujuh. You tengok belakang saya ni kan ada pantai kan. So bila kita katakanlah kita nak buat kimpalan ni dekat musim tengkujuh ataupun tak kira lah musim apa dekat luar kawasan outdoor. So bila kita kimpal kawasan outdoor, apa yang berlaku? Dia ada angin, dia ada udara dan sebagainya. So udara ni akan tolak apa? Tolak gas tadi. Bila kita nak kimpal tadi dia akan tolak gas. Bila tak ada gas, maka tidak ada orang yang melindungi dia. Ibarat macam inilah kita katakanlah saya nak pergi jumpa agung kan. Contoh saya nak pergi jumpa agung, lepas tu ada bodyguard saya kan. Bodyguard ni adalah perisai tadi. Shielded tadi kan. Namun begitu angin yang tiup. Angin tu adalah orang-orang yang tak suka dengan saya. Contohnya dia akan tolak saya punya bodyguard kan. Bodyguard jatuh, maka dia boleh serang saya. Itulah konsep yang kita gunakan untuk semau. Jadi, tapi dalam proses semau ni, kenapa dikata boleh kita kimpal dalam keadaan weather condition disebabkan oleh bodyguard dia ni bukan bodyguard biasa. Ini bukan bodyguard biasa. Sebab apa? Sebab bodyguard yang dihasilkan oleh semau ni adalah bodyguard yang kita katakan bodyguard yang semula jadi. Maksudnya jiwa dia kental, semangat dia tu untuk pertahankan saya tadi
adalah betul-betul dia sayang kat saya. Dia nak jaga betul-betul, dia kena tikam ke apa semua, dia tetap jaga. Oksigen nak serang tadi kan, dia akan tetap pertahankan. Walaupun angin, walaupun dugaan, walaupun badai melanda ke apa semua, dia tetap boleh pertahankan. That's why kita katakan semau tadi boleh kimpal di mana under most weather condition disebabkan oleh Pak Guard dia tadi ataupun bodyguard dia tadi adalah bodyguard yang hebat, yang kuat, yang boleh mempertahankan kawasan cairan tadi diserang oleh sama ada oksigen, nitrogen, carbon dioxide dan sebagainya. Boleh ke boleh? Adakah anda faham apa yang saya cakap ni? Bodyguard tu doktor, gas sebelum jadi kan doktor? Ya awangku, betul. Tepat sekali awangku. Okay, mana yang lain? Yang awangku je yang tanya. Yang lain mana? Okay, konsep bodyguard. Anda faham Semau shielded ni adalah konsep bodyguard. Saya nak jumpa Agong petang ni. Oh, contoh nak jumpa sebab apa? Sebab hati saya lah kan. Okay, sebab sini cerita saya kan. Jadi saya nak jumpa Agong, nak menghadap Agong. Katakanlah so saya ada Pak Guard tadi airport tu. Bodyguard yang ramai kan. Walaupun cabaran maki-makian di tepi-tepi jalan. Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Namun saya punya Pak Guard ni tetap mempertahankan saya. Kan. Tapi kalau kimpalan lain kan nak pergi ke apa tu istana kan. So dekat tol ni orang dah beli dia. Apalah nak pergi sana, buat apa nak pergi. Kan tiba-tiba kita pun dah tadi dalam masa dekat opsi tadi, yes saya akan pertahankan Dr. Rahman, saya akan pertahankan kan. Bila orang cakap je sikit dia pun oh betul lah, kenapalah kan. Itu adalah kimpalan yang lain. Kita tak nak macam tu. Okey, boleh faham analoginya? Kalau kena air pun boleh tahan ke doktor? Kena air, dekat mana yang kena air tu nak tahu juga. Dekat mana yang kena air? Dekat kawasan kimpalan tu. Road tu doktor. Oh, road tu sebenarnya kan arus elektrik boleh mengalir tak kalau basah? Tu jawapannya. Boleh tak arus elektrik mengalir kalau basah? Cuba jawab. Bolehkah arus elektrik mengalir kalau basah? Kalau api kita tahu lah mati. Boleh kan? Boleh. Jadi tak ada masalah lah. Maksudnya dia boleh mengalir juga arus elektrik. Bila dia boleh mengalir arus elektrik, lepas tu dia nak cuba mengalir ke bahan tempat kerja tadi. Tapi tak boleh kan? Tak boleh nak mengalir sebab sekarang ni PKP. Dia tak bagi. Polis tahan. Jangan PKP. Kan? Bila nak tak boleh, dia pun mengamuk keluarkan api. Kan? Keluarkan api arka. Dia mencairkan bunuh semua orang yang cakap tak boleh tadi. So, dalam konsep ni pun sama. Semua. Jadi maksudnya, arus elektrik tu bila boleh mengalir saja. Yang penting dekat sini adalah bahan kerja tu, bahan kerja tu mestilah boleh mengalirkan arus elektrik. Kalaulah katakan macam kayu tadi tak boleh disebabkan kayu bukanlah pengalir elektrik, dia adalah penebat. That's why kita tak boleh nak kimpal lah. Okay, boleh faham? Kalau basah pun boleh tak boleh jawapannya. Sebab tu you kata arus elektrik boleh mengalir, maka bolehlah. Okay. Sebabnya bila dia dah panas tadi, bila keluarkan spark tu, maka cair pula air yang basah tadi dekat elektrod tu, dia dah boleh dia dah cair dah, dia dah panaskan, dia dah kering dah, tak ada dah. Itu dia punya cerita. Okay, boleh faham ini Nanti saya tanya ni kuis. Baik you tanya betul-betul kalau tak faham. Sebab you cari dekat kedai pun tak ada. Tak ada, kan susah. Okay, kita teruskan perjuangan kita yang belum selesai ni. Kita pergi kepada setiap perkara yang kuat, dia ada kelemahan dia kan. Tak boleh lari daripada kelemahan. Begitu juga dengan semau. Okay, semau ni tidak sesuai untuk bahan yang tebalnya kurang daripada 1.6 inci ataupun 1.5 mm. Disebabkan saya dah cerita pada minggu lepas, heat affected zone dia sangat besar. Yang warna merah tu besar. So bila dia punya bahan tu nipis, akan menyebabkan berlubang. This process is considered to be manual as it is not easily mechanized. Proses ni, kalau you pergi dekat industri ke, dia pergi dekat mana-mana,
kita tak jumpa semau ni dirobotkan secara automatik. Itu biasanya pakai Gmao. Sebab apa? Sebab apa tak boleh tadi? Sebabnya dia nak kena betul-betul, sebab elektrod dia panjang. Bila elektrod panjang nak kimpal tu agak susah untuk kestabilan. Okey, nanti kan tak melekat pula kan. Bila melekat nak tarik pula, robot dia tahu apa? Dia bukan tahu macam kita kan. Okey, itu maksudnya point nombor 2. Kemudian frequent stop and start during electrode change provide the opportunity for well defects. Apakah yang dimaksudkan dengan benda ni? Okey, cerita dia macam ni, cerita dia mana ni? Apa? Saya nak keluarkan saya punya. Okey, cerita dia adalah berkisahkan. Allah, saya punya handset pernah mati. Buat apa dah ni kita ni? Kita nak buka puasa dah. Pukul 11.44, ada beberapa minit lagi kita. Okey, kita boleh teruskan. Macam mana ni? Okey, cerita dia ialah macam ini cerita dia. Cerita dia macam mana? Gimana dia ceritanya? Okey, katakanlah you sedang nak kimpal benda bahan yang panjang. Okey, dekat museum ni. Nampak museum UPSI kita nak kimpal museum. So, kita bermula kimpalan ni daripada jarak sini ke sini panjang. The issues adalah bila kita guna electrode semau ni, you kena ingat dia adalah consumable electrode dan electrode ni contohnya panjang ni katakanlah panjang ni kan. So bila kita kimpal ni dia akan cair. Dekat sampai sini, tak sampai ujung pun. Ada cenonet dia, kecil ni je. Kecil je. Kan? Lepas pada tu dia habis. Bila habis, ini masalahnya kita nak tukar balik elektrod baru. So bila kita nak tukar elektrod baru, kita nak sambung dekat kepala dia tu akan ada sedikit defect. Why defect? Sebab bahan tadi setelah pun mengeras. Okay, mengeras. So bila kita nak masuk dekat situ untuk kita kimpalkan dia dekat situ, so apakah berlaku? Dia akan ada sedikit defect, sama ada lari tune ke ataupun dia akan crack ke dan sebagainya. That's why dekat sini kemahiran kimpalan sangat-sangat diperlukan. Okay, kalau kita pakai semau ni dia pakai apa tu? Gegelung logam tu. Jadi dia punya dawai tu panjang, boleh sini sampai KL tu panjangnya. Panjang sangat tu. Sini ke mana panjang lah kan, panjang. Jadi untuk kimpalan panjang ni, maksudnya kita tak perlu nak tukar-tukar elektrod, dia boleh kimpal daripada awal sehinggalah akhir kita boleh kimpal. Jadi daripada awal sehingga akhir kita boleh kimpal, jadi tak berlakulah defect tadi sebab kita tak tukar kita punya elektrod. Isu dalam semau ni dia adalah elektrod sebatang-sebatang tu. So bila dah habis kita nak sambung yang baru tu, dekat penyambungan ini akan berlakunya sedikit defect lah. Itu maksudnya. Okay, frequent stop and start during electrode change provide opportunity to well defects. Defect ni adalah kecacatan. Kecacatan. Okay, boleh? Faham yang ni? Boleh faham ke? Tak faham? Faham. Bagus. Macam itulah. Faham? Mana kata faham? Semua faham. Tanya soalan tak faham pula. Kenapa pula tak boleh? Okey, ni adalah limitation hard daripada semua. Okey, kita pergi kepada ini ada welding position tadi. Itu kita ada flat, horizontal, vertical dan overhead. Overhead ni kita kimpalan atas tu kan. Okey, ni tak ada apa. Okey, kita pergi masuk kepada kimpalan yang berikutnya adalah Gmao. Okey,
Apa proses jimau? Okey, cerita dia adalah dia ada banyak nama ni tau. Dia ada banyak nama untuk jimau. Please berhati-hati, jangan pula jangan salah pilih nama pula kan. Contohlah kan, contohnya adalah Fatihah Hanis. Mungkin dekat college orang panggil Fa. Kan? Ada dekat kampung dia panggil Tihah. Lepas tu dekat Melaka pula panggil Hanis contohnya. Sama juga dengan impalan ni. Dia ada nama-nama dia sendiri mengikut kampung-kampungnya. Jadi contohnya semau ni juga dipanggil MIG, Metal Inert Gas. Kemudian ada juga yang panggil dia Metal Active Gas. Okay. Ada 3 nama untuk jimau tadi. So jangan confuse lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, apakah perbezaan antara jimau dengan jitau adalah perkataan yang warna merah ni, illiterate form, okey. A consumable wire electrode, okey. A consumable wire electrode, ini perbezaan dia. Ini saja perbezaan di antara semau dengan jimau, di mana jimau kita menggunakan consumable, apa tadi? Consumable electrode flux yang disalutkan. Macam itulah ayat dia, saya pun lupa kan. Tapi covered. Bagus Wani. Saya saja Wani ni. Okey, bagus Wani. Maksudnya dekat sini, maksudnya dia adalah covered electrode. Tapi dekat perkataan jimau ni tidak ada cover. Dia tak pakai insurans. Yang tadi pakai insurans kan. Itu sahaja beza dia. Itu sahaja beza dia. Okey. Kemudian dia ceritalah shielded gas fits through the welding. Okey, beza satu lagi adalah dia memakai shielded gas perisai. Yang tadi gasnya adalah semula jadi yang dihasilkan melalui proses pembakaran elektrod. Tapi yang ni memang dia dah sediakan awal-awal lagi gasnya. Okey. Kemudian ni boleh baca lah, tak ada apa point dia. So dua perbezaan utama antara jimau dengan jitau adalah, satu adalah elektrod dia, di mana elektrod untuk jimau ni dia tidak dilindungi, tapi untuk semau dilindungi. Point nombor dua adalah dari segi gas perisai. Okey, jimau sekarang ni jimau ni dia tak ada salutan. Yang semau tadi ada salutan. So itu perbezaan dia. Maksudnya dari segi gas tadi yang dihasilkan, ini adalah semula jadi dengan bukan semula jadi. Bukan semula jadi ni maksudnya kita kena top up macam telefon you lah. Kan? Nak kena selalu top up. Tu mak you marah ni, rumah ni si top up je. Kat college tak top up. Okey, principle of jimau ni sama saja macam tadi. Kalau you nak tengok detail, you boleh baca lah semi-auto, MIG, bla 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 apa semua. Ini automatic MIG apa semua. You boleh guna ayat ni yang sama untuk semau nanti dalam kuis kan. Kalau ada lah saya tanya soalan tu. Kalau ada, kalau tak ada tak apalah, senyap lah. Okey, kemudian apakah kelebihan jimau? Okey, deposition rate higher than semau. Maksudnya timpalan tu berlaku dengan begitu pantas dan cepat. Productivity higher than semau with no slack removal and continuous welding. Okey, kalau tengok semau ni, contohnya bila kita kimpal, dia pakai gas shielded gas tadi, maksudnya dia tidak ada slack. Slack ni apa slack? Maksudnya bila kita kimpal ni, akan ada satu salutan yang akan cover dekat kita punya kimpalan tadi. Jadi kita kena ambil tukul, ketuk-ketuk dia buang dia. Tapi dalam proses jimau ni enggak ada. Tidak ada enggak ada. Kata orang Indonesia enggak ada. Okey, tak ada benda tu berlaku. Itu perbezaan dia. Kemudian dia easily automated. Kenapa dia easily automated? Sebabnya kita punya jarak antara elektrod tu dia pendek. Jadi kebarangkalian untuk dia mengalir arus listrik tanpa terhasilnya arca itu sangat-sangat kurang. That's why robot boleh pakai yang ni. Jimau je dia reti. Kalau bagi semau hancurlah. Welding can be done in all position, sama saja. High welding speed, yang memang prosesnya sangat laju. Less distortion of workpiece.
Less distortion ni meleding. Tahu meleding? Kan, meleding ni maksudnya dia macam terpeleok. Tahu terpeleok? Tak tahu juga. Meleding pun tak tahu juga. Apa yang awak tahu? Dia macam sengit macam tu. Sebab apa? Ini saya cerita juga sebab dia. Kalau saya explain detail-detail ni kan, dia tahu. Satu ni pun saya boleh explain 2 jam. Memang tak habis lah kelas kita. Kan, macam tu. Dia lepas ni dah nak pergi bazar dah. Okey, sekarang ni cerita dia adalah, apa saya nak cerita ni? Distortion tadi. Let's say ini adalah bahan kerja kita. Bila kita kimpal, contoh kita kimpal sini ke sini, apa berlaku? Dia akan ada heat HAZ ni, HAZ ni heat affected zone yang warna merah tu. Kan? Dalam proses jimau ni, heat affected zone dia kecil. Kalau kata semau tadi besar. Jadi bila besar, dia akan efek kepada, kalau terutamanya material bahan yang nipis. Kalau material tu bahan tu tebal, mungkin tidak ada efek meleding tadi, distortion tadi. Tapi kalaulah katakanlah bahan kerja itu sangat nipis, mungkin akan memberi impact, memberi kesan. Dia akan jadi meleding, jadi bengkok. Senang cerita. Bengkok bahan kerja. Okey, boleh faham? Tanya juga macam ni, esok baru habis kelas kita ni. Inilah ngajar online, offline kan. Okay, disadvantage of Gmao, equipment dia mahal berbanding dengan semua. Kenapa mahal? Sebab ada gas lah. Process barrier method transfer mechanism make the process more complex. Okay, dalam proses ni dia kompleks sikit. Dia ada, kalau dalam kelas satu lagi saya akan ajar detail macam mana proses transfer, bukan transfer kredit, ini nak transfer bahan tadi. Okay. Restricted access, Gmao gun is larger than small. Ini saya kata kawasan-kawasan yang sempit, dia tak boleh nak kimpal. Wine or air flow may compromise gas shielded. Ini maksudnya bila ada angin ataupun udara yang mengalir, yang tiup apa tepi pantai dan sebagainya, dia akan efek kepada kita katakanlah gas tadi. Gas tu akan dia punya bodyguard tadi akan lari. Reactive metal titanium may need special shielded provision. So as we know that titanium is very active material, yang senang akan bercombine, bercampur. Dia ni berkawan baik dengan oksigen. Kan, dia kawan sejak KMK dulu lagi, okey. Polis Mara Kulim lagi dia berbaik. Jadi untuk make sure dia betul-betul diperisai, jadi kita kena buat gas special. Kita kena cari bodyguard yang special. Mungkin bodyguard yang handsome, body yang cantik dan sebagainya. Okay, high heat may be uncomfortable to welder. Okay, dia punya suhunya sangat panas. Correct parameter selection learning need dedicated training. Maksudnya untuk pemilihan dari segi parameter. Parameter ni, apa benda parameter ni? Contohnya arus elektrik, size of electrode, apa lagi, bahan kerja dan sebagainya. Itu adalah parameter yang menentukan bahan bawa kerja ini boleh dikimpal ataupun tidak boleh dikimpal. Boleh setakat ni? Kita nak sampai pukul 12. You nak sambung lagi ke? You nak sambung lagi? Nak sambung ke stop? Banyak lagi slide ni. Gitar pula Gmao. Saya harap boleh habis lah dalam masa terdekat ni. Kan? Takkan lepas raya pun nak habis. Okey. Aku tutup pula video saya. Boleh doktor? Kau boleh, apa yang boleh ni? Okey, kita kena buat sejam je kelas ni, tak boleh buat banyak-banyak kan. You all tak apalah ada kat rumah, saya kat pejabat ni. Okey. Saya rasa setakat tu dulu kelas kita, dekat hampir sejam ni. So saya harap you all dapat something. So jangan lupa letak learning point dalam kelas you, supaya pelajar-pelajar yang tidak hadir apa semua dia boleh tengok benda tu balik lah. Itu yang penting. Dia boleh tengok balik dan dia boleh faham. Okay, boleh? Boleh ke boleh? Hampir sejam. Boleh? Suka jawab bila saya cakap nak habis je. Oh boleh. Dan saya faham. Tak faham lah doktor. Kan? Okay, terima kasih semua pelajar-pelajar yang terima kasih semua. So saya harap kita boleh jumpa lagi minggu depan. Selamat berpuasa semua. So janganlah tinggal puasa.
tabahkan diri, beri kekuatan apa semua kan. Jangan lupa sahur sahabat-sahabat semua. So sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye bye.